Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil. Amma ba'd. Fadil ayahanda Tuan Nazir, Fadil Ustaz Al-Imam Jawatan Kuasa Masjid Sirajuddin Al-Anwar, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi, alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat daripadanya kita dapat berkumpul pada pagi yang bahagia ini bagi menunaikan satu solat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai salat Quranul Fajr. Qala Allah Jalla wa Ala, inna Quranul Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran pada waktu fajar disaksikan oleh malaikat. Lalu kata ulama, Quranul Fajr merujuk kepada salatul subuh. Dan antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan, man sallal bardain dakhalal jannah. Sesiapa yang salat, yakni dalam keadaan yang terbaik, dua salat teduhan, maka masuk ke dalam syurga. Dua salat teduhan itu merujuk kepada salatul asar dan juga salatul subuh, menunjukkan besarnya kedudukan kedua-dua salat ini, asar dan juga subuh, ya. InsyaAllah pada pagi yang bahagia ini kita akan berkongsi lebih kurang dalam setengah jam, ya, berkaitan dengan satu ayat Al-Quran yang saya petik daripada suratul Ahzab, juzuk yang ke-22, ayat yang ke-56. Satu ayat yang biasa kita dengar, tuan-tuan, khasnya orang lelaki. Semalam baru kita dengar ayat ini, insya-Allah, ya, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berseru, wahai orang-orang yang beriman, selawatlah ke atas Nabi dan juga sampailah salam kepada baginda. Berdasarkan ayat ini, maka mufassir bahas secara mufassir, ahli fikih pun membahaskan cara ahli fikih. Sebagai contoh, dalam mazhab Syafi'i menyatakan ayat ini menjadi dalil yang paling kuat dalam mazhab kita untuk mewajibkan bacaan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud akhir, ya. Manakala bagi kebanyakan ulama yang lain hanya mewajibkan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mewajibkan selawat. Kerana ada hadis Nabi yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai contoh, yang mana beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami selawat. Dan Abdullah bin Mas'ud mengambil direct daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian kata Nabi, apabila kamu membaca doa ini, maka ia akan mengenai seluruh hamba Allah yang salih di bumi dan juga di langit. Salam ke atas kami dan seluruh hamba yang salih. Artinya kita baca je yang tadi, maka seluruh hamba Allah yang saleh terdiri daripada tiga golongan, al-malaikah, al-jinnah, wan-nas, mendapat laba daripada doa tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi Nabi berhenti di situ. Ada unsur salam, assalamu alayka ayyuhan nabi, tetapi tidak pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang as-salah alaihi. Tetapi bagi mazhab Syafi'i, mereka berdalilkan ayat tadi antaranya untuk menyatakan wajib kita menyampaikan
selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahudil akhir. Manakala dalam tasyahudil awal, semua ulama sepakat menyatakan tidak wajib. Kalau baca silakan, itu satu benda yang baik, hasan. Tapi kalau tinggal, salatnya sah. Bahkan tasyahud awal itu pun merupakan sunat, bukannya rukun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi, saya tidak mahu memanjangkan benda yang biasa kita dengar. Antaranya maksud Allah selawat pada Nabi ialah Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Maksud malaikat selawat kepada Nabi, para malaikat sentiasa mendoakan Nabi. Dan maksud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra, siapa yang selawat ke atasku sekali, maka Allah berikan dia rahmat 10 kali. Allah selawat ke atas kita tu artinya Allah memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Cuma isunya begini. Isunya ialah yang ditimbulkan oleh perbahasan kalangan ulama, adakah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan satu amalan yang satu zikir yang paling mulia, boleh mengalahkan tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, haulaqah ataupun hauqalah, la haula wala quwata illa billah, ataupun mana-mana ucapan lah. Jadi kalaulah kita ada satu masa yang sempit, kita nak baca satu je zikir lebih kurang dalam 50 ataupun 100 kali sebagai contoh, satu je kita nak pilih, maka apa pilihan kita? Apakah zikir terbaik yang perlu kita bacakan? Baik, di sini maka sebahagian ulama termasuk guru saya pun, Ustaz Asri, menyatakan amalan zikir yang terbaik ialah as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat kepada Nabi. Bahkan mengalahkan ucapan tasbih, tahmid ataupun ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan sebagainya. Jadi pandangan itu agak pelik tuan-tuan ya. Pandangan itu agak pelik kerana selawat pada Nabi ini artinya mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tasbih, tahmid, hauqalah dan lain-lain itu memuji Allah. Dari mana lebih tinggi, memuji Allah ke mendoakan hamba Allah, yakni Nabi Muhammad? Jadi itu satu benda yang agak mengelirukan. Kenapa ada ulama menyatakan selawat kepada Nabi lebih tinggi daripada tasbih, tahmid dan sebagainya? Sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab, dia tanya Nabi, rasanya Ubay bin Ka'ab pun Allah alam radhiyallahu an, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan selawat, yang mana dia kata kalau saya nak baca banyak kali macam mana? Akhirnya Nabi kata kalau baca sepanjang masa pun itu satu benda yang baik, menunjukkan Nabi kempen memperbanyakkan selawat ke atas baginda ya. Jadi tuan-tuan, ada beberapa jawapan yang kita nak kongsikan ya. Pertamanya, apabila kita berselawat kepada Nabi, orang kata ini bukan zikir, bukan zikrullah ni, ini doa aja pada Nabi Muhammad, bukan kita memuji mengingati Allah. Jadi kita bantah bahawa selawat ini dia mengandungi dua unsur. Satu, unsur zikrullah, maka menepati ayatul Quran, ala bi zikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka sentiasa tenanglah kalbu kita. Dan yang keduanya, dia ada unsur doa ya, unsur doa. Jadi pada peringkat awal lagi dalam selawat kita dah nyatakan nama Allah, Allahumma salli ala Muhammad, ataupun kita tukar sedikit, salla Allah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Allah disebut dahulu, baru nama Nabi disebut. Jadi menunjukkan bahawa selawat juga merupakan zikrullah. Sebab dari awal lagi kita dah sebut nama Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi pandangan menyatakan selawat ini bukan zikir ditolak awal-awal lagi ya. Selawat adalah zikir, cuma lebih selawat daripada tasbih, lebih selawat daripada tahmid ialah dia zikir dan dia doa.
Kalau subhanallah dia hanya zikir. Kalau la ilaha illallah pun hanya zikir. Tapi kalau selawat dia zikir dan dia doa. Zikrullah, Allahumma, kita sebut nama Allah dari awal. Kemudian kita doa agar Allah memberikan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, bila kita membaca selawat, dia tak boleh lari daripada Allah. Sama ada daripada sudut lisan ataupun sudut qalbu, ingatan kita, fokus kepada Allah, kemudiannya fokus kepada pembawa syariatullah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu perkara yang pertama ya. Perkara yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah, ada saya baca dalam satu kitab, tajuknya Al-Mu'jamul Mu'assal Listiqaqil Qur'ani, ataupun bagaimana saya lupa ya, yang ditulis oleh seorang Profesor Dr. Muhammad Hassan Jabal. Profesor Dr. Muhammad Hassan Jabal. Beliau menyatakan apabila kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya ada 3 permintaan yang terselit di sebalik selawat itu. Dan sejak saya baca buku kitab beliau tu, barulah saya faham kenapa selawat ni lebih besar daripada zikir yang lain, kerana 3 unsur ini. Maka kalau boleh setiap kali kita nak selawat, contohnya kita nak baca selawat dalam 50 kali contohnya, jadi adalah dalam 2-3 kali yang pertama tu kita hadirkan 3 maksud ini. Kemudian tak apalah, sesiapa yang boleh hadirkan ketiga-tiga maksud setiap kali selawat, itu memang terbaik. Tapi kita tahu sukar ya, agak sukar. Jadi paling kurang dalam awal-awal kita selawat tu, dalam 2-3 kali yang awal, kita hadirkan maksud ini insya-Allah. Iaitu kata Profesor Dr. Muhammad Hassan, pertamanya bila kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kita mendoakan agar syariatullah wa kalimatuhu menjadi syariat yang paling tinggi di atas muka bumi ini. Kerana bila kita selawat, ya Allah rahmatilah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu pembawa syariatullah, agama Islam. Bermakna bila kita selawat, kata Profesor, kita mendoakan agar syariatullah menjadi semakin kuat di atas muka bumi, hasil daripada selawat yang kita bacakan. Of course lah, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, perjuangan menegakkan undang-undang yang berteraskan syariatullah, itu lebih besar kesan dia. Tapi sekurang-kurangnya satu benda yang boleh dilakukan oleh kita, orang-orang yang tidak ada kekuasaan ini, ialah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa dan harapan agar Allah meneguhkan kalimahnya di atas muka bumi ini ya. Jadi satu, itu niat kita ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai contoh. Ya Allah, selawat kepada Nabi Muhammad dengan meneguhkan agama yang dibawa olehnya, yakni agamamu ya Allah, bukan agama orang lain. Perkara yang kedua, apabila kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendoakan agar Nabi mendapat rahmat, mendapat kedudukan yang paling tinggi, yakni al-wasilah fil jannah, dan agar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tertegak di atas muka bumi. Ini satu benda yang tinggi tuan-tuan ya. Selawat je kita doa, ya Allah tegakkanlah sunnah Nabi Muhammad. Tadi agama Nabi yang Nabi bawa, yakni syariatullah. Yang kedua ni agar sunnah Nabi sendiri tertegak di atas muka bumi. Apa contoh sunnahnya? Sunnah manusia mencintai kedamaian, tidak bergaduh antara satu sama lain. Sunnah kita sentiasa menyantuni orang lain, terutamanya orang yang tidak ada keupayaan. Sunnah saling kita membantu antara satu sama lain, termasuk jiran tetangga. Sunnah untuk sentiasa tunduk kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi ini semua sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada zaman sekarang ni, antara sunnah Nabi yang pandai ditinggalkan ya, antara sunnah Nabi yang pandai ditinggalkan ialah al-kalimatut tayyibah. Sorry. Bukan kalau kalimah tayyibah ni dia merujuk kepada lain pula kan, ucapan la ilaha illallah dan lain-lain. Ucapan-ucapan yang baik maksud saya. Ucapan-ucapan yang baik, tulisan-tulisan yang baik, semakin lama semakin pudar. Baru semalam saya follow satu
perdebatan ilmiah atau mudzakarah ilmiah. 2 orang ustaz ini dijemput dalam satu program online. Ini untuk membincangkan satu perkara secara ilmiah, dan mereka bahas secara ilmiah. Tapi bila kita baca komen netizen kat bawah ni, dalam keadaan program ilmiah tuan-tuan, bukan program mengarut. Ya Allah, caci makinya, perkataan yang tak sepatutnya, menghina ustaz yang sedang menyampaikan maklumat. Dalam keadaan kita tak setuju dengan ustaz yang sebelah sana tu, maknanya dia ada 2 belah pihak lah. Kalau kita tak setuju sebelah sana pun, ini program ilmiah, kita kena jaga adab. Tapi itu pun dalam program ilmiah pun adab sudah hilang tuan-tuan. Maknanya sunnah Nabi SAW semakin pudar. Jadi dia dakwa, sebahagiannya mendakwa kita nak tegakkan sunnah. Pakaiannya alhamdulillah sunnah. Dia punya serban pun alhamdulillah sunnah. Dia punya kayu sugi pun alhamdulillah sunnah. Tapi dia punya mulut dia punya tangan dia dah hilang sunnah. Jadi ini satu benda yang amat menyedihkanlah. So bila kita selawat pada Nabi, kita doakan agar sunnah Nabi kembali tertegak. Bukan sunnah dalam konteks yang sempit ya, tapi sunnah dalam konteks yang luas. Antaranya dakwah itu sendiri. Perkara yang ketiga ialah apabila kita selawat kepada Nabi SAW, sebenarnya kita mendoakan agar Allah memberikan kebaikan kepada kita daripada aspek agar kita beramal dengan sunnah dan agar kita mendapat syafa'atul kubra di hari akhirat kelak. Selawat dia, ya Allah, selawat ke atas Nabi Muhammad, rahmatilah Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, dengan menjadikan saya ini orang yang mengikuti jalan hidup baginda dan jalan hidup para sahabat. Ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad, keluarganya dan sahabatnya, dengan engkau kurniakanlah kepada aku syafa'atul kubra pada hari kiamat nanti, peluang untuk mendapat syafa'atul Nabi SAW. Jadi ini satu benda yang penting tuan-tuan ya. Jadi ini 3 unsur. Satu, bila kita selawat, kita doa agar agama Allah, syariatullah kembali teguh di muka bumi. Yang kedua, bila kita selawat, kita doakan Allah berikan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiganya, apabila kita selawat, kita doakan agar Allah memberikan kebaikan kepada kita. Jadi 3 sudut. Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan, dan kita sebagai hamba-Nya. Jadi ini besarnya selawat tuan-tuan ya. Dan ada 3 penjuru yang kita dapat capai. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan Rasulullah, dan kita sendiri sebagai hamba-Nya. Baik. Perkara yang ketiga tuan-tuan yang saya kasihi, berselawat kepada Nabi SAW menunjukkan kita ini merupakan orang yang kenang budi ataupun bersyukur kerana Allah telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW untuk membetulkan kehidupan kita. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tinggal lagi kita nak ikut cara Nabi ke kita tak ikut cara Nabi, itu sahajalah. Tapi alhamdulillah kita bersyukur. Tanda syukurnya kita sentiasa mendoakan Nabi SAW. Semalam saya ada baca satu fatwa, bukanlah fatwa ya, ini fatwa peribadi ulama. Ditanya, ulama ini mendapat satu soalan, ketika kita berbuka puasa ya, kita mendengar suara azan. Bergantunglah pada di rumah. Kalau berbuka puasa di rumah, contohnya kalau saya di rumah, suara azan tu antara 2 je, dengar sayup-sayup ataupun tak dengar. Jadi saya kena duduk kat luar rumah baru saya dengar suara azan tu kuat sedikit. Kalau dalam rumah tu tak berapa clear, mungkin tak tahulah jauh sikit ke macam mana. Tapi kalau tuan-tuan mendengar suara azan dengan jelas, maka mana satu kita nak buat ni? Nak makan ke nak menjawab panggilan azan? Kita nak makan, kita nak jawab panggilan azan lagi. Biasanya sebahagian kita makanlah. Baik, tidak menjawab panggilan azan pun tak berdosa. Cuma saya tersentuh dengan cara dia mengulas isu ini. Kita tahu kita kena jawab panggilan azan. Okey, saya tahu benda tu. Tapi cara ulama ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menjawab isu ini sangat menarik. Katanya, Allah Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita, yakni makanan, untuk kita gunakan sebagai al-iftar, berbuka puasa.
sebagai membalas nikmat yang Allah berikan, kita kena bersyukur kepadanya. Wa minasyukr, katanya, dan antara tanda kita bersyukur, ijabatul azan, menjawab panggilan azan. Maka hendaklah tuan-tuan dan puan-puan, kata ulama itu, menjawab panggilan azan sebagai tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia kata tuan-tuan dan puan-puan telah menghimpunkan dua bentuk kebaikan. Satu, berbuka, itu satu kebaikan sunnah. Yang kedua, menjawab panggilan azan, itu pun sunnah. Mana makan, azan berhenti, jawab. Bukannya kita suruh berhenti jangan makan langsung. Tak. Sambil makan, azan asyhadu an la ilaha illallah berhenti, kita pun asyhadu an la ilaha illallah. Kita makan sikit lagi. Sebagai contoh, kita makan kuih sikit. Kemudiannya hayya 'alas salah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah, sebagai contoh. Dan habis sahaja azan, hendaklah saudara berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam paling kurang sekali, barulah kita membaca doa selepas azan. Jadi cara dia mengulas isu ini sangat menarik, tuan-tuan. Menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, menjawab panggilan azan, dan kemudiannya lepas jawab panggilan azan, sebagai mengenang orang yang memperkenalkan azan kepada kita, orang yang mengajar kita tata cara salat, orang yang mengajar kita menjadi hamba yang bersyukur, tidak lain dan tidak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi sunnah untuk kita berselawat ke atas Nabi paling kurang satu kali selepas menjawab panggilan azan. Kata Nabi, "Idza qala al-muadzin falyaqul misla ma yaqul, thumma sallu alaihi, thumma salu lil wasilah." Apabila kamu mendengar suara azan, kata Nabi, maka jawablah panggilan azan, kemudian selawatlah ke atas saya, kemudian doakan agar saya mendapat wasilah. Itu antara doa tu, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Baik. Jadi ini maknanya dalam keadaan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dapat makan, kita pun bersyukur dengan menjawab panggilan azan, dan kita tahu bahawa azan itu diajarkan oleh Nabi, solat itu diajar oleh Nabi, maka kita pun selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang boleh kita tegakkan. Walaupun ini sunnah yang simple, tapi insya-Allah memberikan banyak kebaikan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebagai akhirnya, selawat juga, kalau boleh dalam 100 kali ke, paling kuranglah dapat kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi selain daripada selawat, mesti kita ada satu benda lain untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mesti ada. Ya, antaranya yang kita sebutkan tadilah akhlak yang mulia, ucapan yang baik dan sebagainya. Okey, kita setuju. Tapi antaranya juga ialah mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya paling kurang, tuan-tuan dan puan-puan, ya, ibu ayah, di rumah kita mesti ada satu kitab hadis. Walaupun simple, contohnya hadis 40 oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, saya kira ramai ada mungkin, insya-Allah, yang terjemahan dalam bahasa Melayu. Dan hendaklah kita meluangkan masa bagi membaca hadis Nabi dan membaca terjemahan dia. Maknanya paling kuranglah nak beli yang teks Arab, bukan semua orang boleh baca. Tapi yang Melayu ada, hadis 40 tu dah ada terjemahan Melayu, macam-macam versi ada, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi kalau boleh kita ada satu kitabul hadis dan kita bacalah kitab hadis tersebut. Kalau kita luangkan masa satu hari sekali je hadis kita baca berserta dengan terjemahan. Baca terjemahan, bererti dalam tempoh 42 hari kita habis. Itu pun ada hadis yang pendek-pendek. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagai contoh, itu pendek. Boleh kita gabungkan 2-3 hadis dalam satu hari. Da' ma yaribuka illa ma la yaribuk. Itu pendek. Jadi yang pendek-pendek tu kita gabung-gabung dalam satu hari, mungkin dalam 3 hadis ataupun 4 hadis. InsyaAllah dalam tempoh 30 hari ke 40 hari kita boleh habis hadis 40. Dan ulama menyarankan, walaupun benda tu simple, tapi benda yang simple ni kalau kita ulang banyak kali, dia akan memberikan banyak faedah.
Jadi kita dah baca habis hadis 40, ada masa kita baca lagi. Jadi kita ulang banyak kali. Setiap kali kita membaca hadis Nabi, pasti kita akan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak lari, tuan-tuan. Majlis hadis ialah majlis yang paling banyak selawat pada Nabi, kerana nak tak nak dia mesti sebut. Contohnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti dia bunyi begitu. Ataupun an Ibn Umar qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mesti ada. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina rajulun shadidu bayabis thiyab. Mesti ada sebut selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi majlis hadis ialah majlis yang dikatakan oleh ulama sebagai seolah-olah kita ni sahabat Nabi dalam keadaan metafora. Sahabat Nabi dulu, dia dengar direct hadis daripada Nabi. Kalau tak sempat daripada Nabi, dia dengar daripada sahabat dia. Sahabat dia pergi belajar, dia pula sibuk kerja. Kemudian mereka bertemu pada malam tu ke ataupun bila-bila masa. Okey, tadi saudara dah pergi majlis hadis, majlis Nabi, cuba ajar apa yang Nabi ajar hari ni. Dia pun sampaikan. Kemudian ada masa yang kawan kerja pula pergi belajar hadis, belajar dengan Nabi. Bukan belajar hadis, belajar dengan Nabi. Yang kawan tadi pula pergi kerja. Kemudian mereka jumpa, mereka akan kongsi ilmu. Jadi mereka mendengar. Zaman kita tidak ada Umar, kita tidak ada Abu Bakar, kita tidak ada Abdullah bin Amr, kita tidak ada Abu Hurairah, kita tidak ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum, bahkan kita tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita membaca hadis dan mendengar bacaan hadis, seolah-olah kita hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran kita baca, alhamdulillah, insya-Allah kita baca. Hadis Nabi satu lagi. Hadis Nabi pun kita cuba baca. Insya-Allah dengan membaca hadis Nabi, kehidupan kita makin lama makin baik, tuan-tuan. Ini satu benda yang diperakuikan oleh ulama. Sebagai contoh, akhirnya seingat saya ada ulama sakit ke macam mana. So macam mana cara dia merawat? Kalau kita ni merawat, kita baca ayat syifa sebagai contoh, 6 ayat syifa. Kita bacalah ayat-ayat sedemikian, ataupun kita baca Fatihah, ataupun lain-lain. Tapi antara amalan ulama dahulu, apabila mereka ada masalah ataupun apabila mereka sakit, mereka akan membaca hadis Nabi. Quran ni sebenarnya ulama dah tak bincang dah bab baca Quran, sebab itu budaya. Ulama tak baca Quran ke bila sakit, bila ada masalah? Kita, kalau zaman kita sekarang ni, tuan-tuan, termasuk saya yang bercakap lah, kita akan sebut bila ada masalah baca Quran. Okey, itu zaman kita. Sebab zaman kita ni Quran belum jadi budaya. Zaman sahabat Nabi dan zaman terkemuka, dia sampai dia tahapnya begini. Tak payah sebutlah pasal Quran, sebab itu memang dah dibaca. Quran tu benda confirm. Macam kita kan, kalau hafal Quran dipanggil Al-Hafiz. Zaman ulama dulu, tak ada orang dipanggil Al-Hafiz kerana menghafal Al-Quran. Kerana benda tu benda yang biasa. Kalangan ulama dulu, semua orang hafal Quran. Bukan semualah, ramai orang hafal Quran. So kalau nak dipanggil Al-Hafiz tu, bukannya gelaran yang special pada zaman-zaman dahulu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang specialnya apa? Hadis. Jadi bab baca Quran itu tak dipertikaikan. Ulama memang baca. Kalau ada masalah, mereka memang salah, mereka memang baca Quran, itu pasti. Cuma tambahannya ialah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil hadis Bukhari, baca. Bila baca tu selawat berapa kali? Kalau 100 kali, darabnya 10, maknanya 1000 rahmat Allah turun pada dia dalam keadaan dia tak sedar. Dan bila dia baca hadis Nabi, dia membaca kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiwanya makin tenang. Jadi bolehlah cuba, sesiapa yang ada hajat besar, ada masalah yang membelenggu, hutang ke apa ke, masalah berkaitan anak ke, anak belum dapat jodoh lagi ke, dah umur 30 lebih, kita mak ayah bimbang, kita cuba ambil hadis. Ambil hadis 40, kita baca. Tapi semakin besar hajat, semakin banyaklah kita kena korban. Jangan baca satu je, bacalah banyak.
21 hadis satu hari, esok sambung lagi 21 hadis, ataupun 42 hadis terus, kemudiannya ambil lagi kitab hadis yang lain, kalau boleh kita baca banyak kali, sebab kita ada hajat yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah adalah kebaikannya ibadah yang saya kasih. Dan maaf kita berhenti di sini. Semoga Allah merahmati kita insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.